Itu dia, terus berkobar-kobar pula semangat patriotik dalam diri saya bila melihat playback itu sebentar tadi. Okey, jadi sambutan Hari Malaysia pada 16 September setiap tahun perlu kita jadikan sebagai asas untuk memperingati, menghayati dan memahami sejarah penubuhan Persekutuan Malaysia demi mengekalkan Malaysia sebagai negara berdaulat. Justru sambutan Hari Malaysia juga wajar kita gunakan untuk memperingati sumbangan para pemimpin dan pahlawan negara yang terdahulu yang telah berjuang untuk mengangkat martabat maruah bangsa dan negara daripada belenggu penjajahan asing. Jadi untuk berbicara berkaitan dengan sambutan Hari Malaysia 2021 Malaysia Prihatin, bersama dengan saya di talian Skype sekarang Yang Berhormat Datuk Zahidi Zainul Abidin yang merupakan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Sihat Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ceria nampaknya pagi ni Datuk. Jadi Datuk, setelah kejayaan Hari Kebangsaan 2021 baru-baru ni kita sambut, jadi mungkin Datuk boleh kongsikan antara persediaan penganjuran Hari Malaysia 2021 pada 16 September ni. Dipersilakan Datuk. Okey, terima kasih. Pertama sekali saya ingin melafazkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana kita dapat bersama pagi ini. Dan juga bersyukur kerana pada 31 Ogos yang lepas kita telah berjaya menganjurkan maknanya Hari Kebangsaan kita di Putrajaya, di dataran Pulauan Putrajaya. Saya ucap terima kasihlah kepada mereka semua yang terlibat dalam penganjuran program tersebut, dan kita program tersebut dapat feedback yang cukup memberansangkan. Kejayaannya, maknanya kejayaan program tersebut yang kita buat secara hybrid dan berteknologi tinggi. Syukurlah. Jadi selepas kejayaan tersebut, hari ini kita akan pada 16 September ni kita akan adakan sambutan Hari Malaysia Sabah, iaitu di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Dan penganjuran ni kita adakan bersama di antara Kementerian Komunikasi dan Multimedia sebagai Datuk Kuasa Induk bersama dengan Kerajaan Sabah, iaitu yang dipengusikan oleh Timbalan Ketua Menteri Satu Sabah Yang Berhormat Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Jadi maknanya penganjuran itu pada 16 September ni kita akan adakan di Sabah, iaitu di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah ataupun SICC Kota Kinabalu. Jadi program tersebut hari ini kita telah pun siap lebih kurang 80% dalam penganjuran tersebut, dan kita mengadakan macam-macam program yang kita untuk sambutan tersebut lah. Tetapi perlu ditegaskan di sini bahawa program yang kita buat ni kita menggunakan prosedur SOP yang ketat lah. Maknanya beza dengan Hari Kebangsaan. Hari Kebangsaan kita buat di luar studio. Tetapi sambutan Hari Malaysia kita buat dalam studio, tetapi penyertaannya terhad, iaitu hanya kurang 50 saja orang dalam studio. Dan diadakan secara hybrid juga, di mana kita mengadakan dalam studio tetapi dapat dilihat, ditonton oleh seluruh rakyat Malaysia melalui TV. Okey, jadi Datuk, berteraskan semangat keluarga Malaysia. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan dari segi aspirasi tema bulan kebangsaan, iaitu Malaysia Prihatin. Okey, terima kasih. Tema kita adalah Malaysia Prihatin, berteraskan semangat keluarga Malaysia. Jadi makna prihatin seperti yang kita katakan tadi lah, maknanya sambutan kita yang lepas, maknanya kerajaan prihatin kepada rakyat. Apalagi sambutan Hari Kebangsaan ni itu kita buat pada kali kedua, makna tahun kedua kita menghadapi COVID. Secara SOP ni maknanya tahun pertama, tahun kedua. Sambutan yang lepas pun kita buat secara SOP ketat. Kali ni pun sama secara SOP ketat. Dan kita terpaksa akui, kita kena hidup bersama dengan COVID ni. Maknanya COVID ni yang dulunya pandemik, sekarang ini dah menjadi endemik. Endemik maknanya kita akan hidup bersama, dan kita kena akui bahawa sukar bagi kita untuk menghalang COVID ni. Maknanya kita hidup dengan COVID ni. Jadi maknanya dari segi endemik, dan kita kena akui bahawa ni tahun kedua, dan kali ni maknanya secara endemik kita akui bahawa kita hidup bersama dengan COVID ni. Jadi harus faham
Jadi apa-apa program prihatin ni, kerajaan prihatin kepada rakyat, macam mana masalah rakyat, macam kos cara hidup rakyat, kebanyakan rakyat. Ramai kita di antara kita yang hadapi kesedihan, mana kita prihatin. Sebagai satu keluarga Malaysia, kita prihatin. Sebab ada di antara kawan-kawan kita, saudara kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia akibat COVID, kawan kita, sahabat kita, kesedihan tu kita rasa bersama. Dan masalah kita semua kita rasa bersama. Mereka-mereka yang telah menghadapi masalah-masalah akibat dari COVID. Masalah ekonomi, hilang pekerjaan, hilang ibu bapa, hilang anak-anak, hilang saudara mara. Jadi mana ni prihatin kerajaan kepada rakyat kita rasai. Dan juga sebagaimana semangat sesama Islam, mengasihi saudara, mengasihi jiran kita. Kita juga dari segi prihatin, dan kita nak rakyat Malaysia bersama rakyat Malaysia ini prihatin kepada jiran mereka, kepada keluarga mereka, semua jadi prihatin. Kita bantu-membantu. Jika ada masalah, so kita nak wujudkan satu keluarga Malaysia yang prihatin. Ini semangat keluarga yang kita nak sebutkan di sini. Jadi inilah hari mereka ni dengan semangat prihatin ni. Kita harap kita dapat hidup bersama COVID, kita dapat mengasihi kasih sayang kita bersama keluarga kita dalam Malaysia ni. Tak kira bangsa, tak kira agama, masa ini yang kita nak terapkan dalam semangat Malaysia prihatin ni. Itu dia. Jadi Datuk, kalau kita tengok sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-64 negara yang dilaksanakan baru-baru ni di Dataran Pahlawan Putrajaya, sebab saya duduk di Kajang, Datuk. Jadi kita nampak jet pejuang tu memang bergegar sampai ke Kajang, Datuk. So memang dia sedikit sebanyak mengubati kerinduan kepada sambutan kemerdekaan tahun-tahun sebelum pandemik, Datuk, kan. Jadi alhamdulillah, tahniah. Dan kali ini kan, Datuk, kita nak lihat pula sambutan Hari Malaysia. Jadi mungkin ada keistimewaan ataupun kelainan pada sambutan Hari Malaysia 2021 kali ini. Dipersilakan, Datuk. Terima kasih banyaklah. Pada kali ini maknanya kita lihat bahawa sambutan Hari Malaysia yang lepas, kita lihat sambutan kebanyakannya kita ada program-program itu oleh Angkatan Tentera, Angkatan Laut kita dan juga yang paling pentingnya Tentera Udara kita. Di mana kita pamerkan semua jet-jet pejuang kita, jet-jet kita pada hari tersebut. Dan pada kali ini juga kita adakan program-program yang sama, tetapi program-program yang kita nak buat di antaranya adalah program-program yang kita buat di antara berbagai golongan lah. Golongan web sinar bual bicara Hari Malaysia 20 pertandingan Mr. and Miss Saya Anak Malaysia. Ini pun kita buat di peringkat semua peringkat umur lah. Kan? Pertandingan mencipta lagu sebenar Hari Malaysia. Pertandingan joget Malaysia. TikTok lah joget Malaysia. Pertandingan deklamasi sajak Hari Malaysia secara maya. Seperti biasalah, mana tiap-tiap tahun Hari Kebangsaan kita akan adakan pertandingan deklamasi sajak. Lepas tu kali ni ada perbezaan sikit, ada e-culture gaming Hari Malaysia. E-culture gaming. Sebab ini kita nak fokus kepada anak muda lah. Sebab e-gaming ni, kebanyakan negara di peringkat antarabangsa telah menganjurkan program e-gaming. Banyak e-gaming program, peringkat e-gaming. Dan rakyat Malaysia ni di antara selalunya mendapat tingkat kejayaan, menjadi juara dan sebagainya. Kalau buat di London, di Singapura dan sebagainya, ada tournament e-gaming antarabangsa ni, kebanyakan yang rakyat Malaysia yang menyertai pertandingan tersebut menjadi juara. Tetapi kita tak anjurkan program tersebut. Jadi pada kali ini kita ada dua peringkat e-gaming ni. Pertama, pertandingan e-culture gaming PUBG Mobile dan Mobile Legend, iaitu dianjurkan di Sabah sendiri. Dianjurkan di Sabah. Ini jatuh penganjurannya adalah Sabah, di Sabah. Tetapi di Semenanjung ni juga untuk peringkat international pun kita buat. Peringkat international pun kita buat. Kita anjurkan pertandingan e-gaming National Day, e-gaming National Day, International e-gaming Tournament. Ini yang kita anjurkan di sini. Dan ini hadiahnya hebat. Yang pertama 30,000, yang kedua 20,000, yang ketiga 10,000. Dan 10 hadiah maknanya 5,000, 3,000, 3,000, 10 hadiah. Jadi maknanya kita nak anak muda ni mendapat sambutan anak muda, dan kita nak kalau boleh dengan program ni anak muda ni merasai
merasai bahawa ini hari bulan kebangsaan kita. Merasai. Kadang-kadang kita lihat kita anjur ni maknanya peringkat-peringkat umur tertentu dan ada juga golongan yang anak muda yang tak sedar bahawa kita sedang menganjurkan bulan kemerdekaan. Betul-betul. Hanya program macam ni maknanya kita lihat bahawa anak muda dapat merasai bersama maknanya program bulan kemerdekaan yang dibuat oleh kerajaan, dan mereka juga rasa bersama dengan semangat prihatin keluarga Malaysia yang kita nak buat ni. Jadi maknanya kita buat itu program walaupun kita bagi hadiah yang cukup menarik, dan kita minta kalau boleh anak muda menyertainya, dan kita minta syarikat-syarikat, beberapa syarikat yang terlibat dengan e-gaming ni untuk bersama-sama menjadi duta besar penganjuran program di peringkat ini, peringkat kebangsaan lah. Dan selain daripada yang saya sebutkan tadi di Sabah, penganjuran di Sabah. Dan kemudian ada pertandingan fotografi klik Merdeka 2001. Ini adalah program-program yang kita buat pada kali ini. Yang sebagaimana kata ada program yang selalunya kita buat bulan kebangsaan, dan ini ada tambahan sikit. Tambahan kita ni tentang e-gaming lah. Sebab e-gaming ni sudah menjadi satu permainan yang cukup popular di peringkat antarabangsa. Dan cuma Malaysia ni kita tak promote, dan sekarang ni kita akan cuba promote di peringkat Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Itu dia antara inisiatif-inisiatif daripada kerajaan dalam menyambut Hari Malaysia bertepatan dengan teras keluarga Malaysia. Masya Allah. Jadi Datuk, kita nak berhenti rehat seketika. Banyak lagi soalan berkaitan dengan sambutan Hari Malaysia pada 16 September ni. Jadi penonton, jangan ke mana-mana. Nak tahu dengan lebih lanjut, kembali lagi dalam Assalamualaikum selepas iklan ini. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum, dan kita masih lagi berbicara berkaitan dengan sambutan Hari Malaysia 2021 Malaysia Prihatin yang akan diadakan di Sabah pada 16 September 2021. Jadi bersama dengan saya di talian Skype, kita masih ada lagi Yang Berhormat Datuk Zahidi Zainul Abidin yang merupakan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Jadi Datuk, kita lihat situasi pandemik kini amat menguji dari sudut suasana yang berbeza dalam setiap perkara ataupun penganjuran program. Jadi untuk sambutan Hari Malaysia 2021 kali ini, apa cabaran sebagai sambutan norma baharu? Dipersilakan Datuk. Okey, terima kasih banyak. Dalam sambutan kita pada hari ini, di antaranya kita mengenakan SOP yang ketat. Tiap-tiap mereka yang bersama, penganjur, jawatankuasa, pekerja dan juga tetamu yang hadir, semuanya mesti divaksinkan sebanyak 2 kali. 2 kali vaksin. Sepanjang 3 hari, maknanya pihak-pihak yang terlibat dengan penganjuran program tersebut, maka kita adakan SOP yang ketat juga. Maknanya tiap-tiap hari kita akan mengadakan test COVID. Maknanya kita mereka yang hari pertama, hari kedua, ketiga akan adakan test COVID supaya memastikan pihak terlibat dan mereka-mereka yang terlibat dengan penganjuran Hari Malaysia ini bebas daripada COVID. Jadi hanya ini adalah mana cabaran yang kita kena hadapi lah, kan? Dan juga maknanya kita lihat di sini antara cabaran-cabaran yang penting yang kita kena hadapi adalah cara kita bersama-sama supaya kita dapat menyerapkan semangat prihatin rakyat Malaysia ini adalah kepada seluruh rakyat Malaysia. Ini merupakan satu cabaran yang kita kena buat. Apa program yang kita anjur, mereka yang terlibat, dan bagaimana kita nak, kalau boleh, seluruh rakyat Malaysia ni merasai maknanya semangat Hari Kebangsaan ni. Jadi program-program yang kita buat melalui saluran-saluran TV dan sebagainya, kalau boleh seluruh rakyat Malaysia ni merasai semangat prihatin keluarga Malaysia ni. Ini adalah cabaran yang kita rasakan bahawa kita kena laksanakan. Juga hari merupakan kita nak buat momen memperingati peristiwa bersejarah yang memberi semangat patriotisme kepada setiap rakyat Malaysia. Kita bagaimana kita nak supaya rakyat Malaysia ini memperingati momen-momen yang bersejarah, momen-momen yang mendapat membangkitkan semangat patriotik di kalangan diri mereka. Kita malah cabaran antara kita hadapi macam contohnya anti-vaksin dan sebagainya. Ada rakyat-rakyat yang sebab kita mengadakan kebebasan bersuara dalam internet, dalam media massa dan sebagainya. Tetapi rakyat menyalahgunakan. Betul. Macam mana menyalahgunakan ni? Jadi contohnya jangan vaksin. Termasuk agak vaksin ni. Dari satu maknanya vaksin ni tak bagus, vaksin ni bagus.
perlu dapat vaksin ni. Jadi ini mengelirukan rakyat. Mengelirukan rakyat bahawa ada vaksin dia, semua vaksin dia bagus. Seperti mana pengarah kesihatan kata, Gigi Hisham kata bahawa semua vaksin ni dah bagus, kita kena terima. Dan semua vaksin ni dari segi agama mana tidak ada masalah. Betul. Mana benda-benda subahah yang kita masukkan. Jadi ini antara yang kita nak hidup bersama ni, kita nak kalau boleh semangat prihatin ni, kita prihatin kepada kawan kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat. Supaya kita vaksin diri kita. Kalau semuanya vaksin, jadi mudah bagi kita dapat hidup dengan endemik ni, dengan endemik yang kita hadapi ni. Jadi ini cabaran-cabaran. Lepas tu satu lagi berkenaan semangat prihatin ni, bahawa kita tak naklah bahawa ada masyarakat yang menggunakan media masa ni menyebabkan rasa tidak tenteram, rasa antaranya agama, antaranya institusi raja, antaranya antara kaum kita. Jadi jangan kita lihat sekarang ni, terutamanya ada pihak-pihak, contohnya ada kematian SOS padan muka kau mati. Allah. Ada ni dari segi kita di kementerian ni, kita rasa sedih bahawa ada masyarakat yang ni yang tidak prihatin kepada rakan-rakan, kepada keluarga orang lain yang meninggal dunia akibat COVID ni. Jadi inilah perkara-perkara yang menjadi cabaran kita, yang kita nak kalau boleh rakyat Malaysia ni tidak orang kata apa, satu program yang kita kata satu masyarakat yang suka membawang, tak tentu arah. Ini yang kita tak nak. Kalau boleh ni cabaran-cabaran yang tapi mewujudkan satu masyarakat keluarga prihatin, semangat kasih sayang, semangat prihatin bersama kita. Ini cabaran yang kita perlu hadapi lah. Itu dia. Jadi saya nak pesan kepada penonton-penonton Facebook Live kita supaya ikut nasihat daripada yang berhormat Datuk Zahidi Zainul Abidin tadi. Kalau boleh, kita tak nak jadikan Malaysia ni sebagai tular di media sosial antara negara yang tinggi cyberbullying-nya. Kalau boleh jangan. Kalau boleh biar kita tular benda yang baik-baik berkaitan dengan Malaysia. Jadi Datuk, seiring matlamat untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia 2021 ni, apakah fokus utama pada kali ini? Fokus pertama saya katakan tadi, supaya kita dapat fokus utama kita hari ini, maknanya kita kalau boleh kita nak rakyat Malaysia ni sebagaimana itu menyedari dan juga memahami dan menyerap dari mereka semangat keluarga prihatin yang kita nak anjurkan bersamalah. Jadi di antaranya program-program yang kita buat untuk orang kata menyemarakkan lagi semangat ni, iaitu pertama, Merdeka Negaraku. Merdeka, merdeka ni negara kita ni, merdeka ni negara kita, kan? Yang kedua, jalur perpaduan, supaya kita hidup dengan keadaan yang perpaduan di antara berbilang negara kita ni. Yang ketiganya, kita perwira. Mana kita ni, mana barisan hadapan, kita lah hero dan kita juga adalah perwira untuk negara. Dan juga bagaimana kita nak menjadi perwira itu. Jadi ini antara cabaran yang kita akan sampaikan dalam hari kebangsaan kita ini. Dan di antara adalah warna-warni Malaysia. Lepas tu yang kelima, seperti yang saya katakan lagi, Malaysia Prihatin. Warna prihatin, semangat Malaysia Prihatin. Ini adalah yang kita cuba bagi fokus dalam bulan kebangsaan ini. Jadi Datuk, kita ada sedikit masa lagi. Mungkin ada harapan Datuk kepada orang ramai yang akan menyaksikan hari sambutan Hari Malaysia 2021 ni? Soalan lawan ulang. Harapan Datuk untuk Hari Malaysia 2021 ini? Okey, harapannya cukup besarlah. Harapan saya, harapan kementerian ni, harapan kerajaan. Maknanya kita nak kalau boleh seluruh rakyat Malaysia ini kita memahami dan juga kita cuba mempraktikkan semangat prihatin keluarga Malaysia ni. Ini yang penting. Supaya kita dapat hidup bersama di antara kaum, di antara agama, dan kita sama-sama dapat membantu semangat kasih sayang kita kepada rakyat kita ini, kepada keluarga Malaysia, kepada rakan-rakan kita berbilang kaum, rakan-rakan kita berberlainan agama, juga di semua peringkat umur. Jangan yang peringkat umur ni lain caranya, peringkat umur ni lain caranya. Kita dapat memahami di antara satu sama lain. Seperti saya katakan tadilah, kita ni semangat kita, kasih sayang kita sama jiran,
saudara mara bersama rakyat ni supaya kita sama-sama dapat membina sebuah negara yang cukup hebat. Bukan negara yang kita saling membenci antara satu sama lain, rakyat membenci kerajaan. Jadi ini terlihat, saya lihat dalam kita dari kementerian ni, kita lihat di Facebook ni kita kaji ada yang kadang-kadang kita mengkeji kerajaan, pemimpin dan raja-raja. Mana tidak ada semangat orang dapat kasih sayang tu, prihatin tu. Mana kita mari antara satu masalahnya lain. Kerajaan memahami masalah rakyat. Rakyat juga kena memahami masalah kerajaan dan pemimpin. Contohnya ada yang mengutuk sesetengah pemimpin dan sebagainya. Jadi ini adalah satu perbuatan. Jadi kalau boleh, mana kali ini kita bina satu negara yang cukup hebat, yang orang lihat, mana negara lain lihat kita ni di antara negara yang dapat melawan COVID ni bersama dan juga membutuhkan satu masyarakat yang hebat untuk membina negara kita Malaysia. InsyaAllah. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Zahidi Zainul Abidin yang merupakan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia kerana sudi bersama dengan kami di Assalamualaikum membicarakan sambutan Hari Malaysia 2021 Malaysia Prihatin. Jadi kepada penonton Setia TV Al-Hijrah, jangan lupa saksikan sambutan Hari Malaysia 2021 yang akan berlangsung di Sabah pada 16 September 2021 ini supaya kita dapat mewujudkan satu negara yang memang aman, memang tular dari segi baiknya di mata dunia, insya-Allah. Terima kasih Datuk, terima kasih semua warga Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, kembali lagi dalam Assalamualaikum selepas ini.